Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, untuk kelas malam ni atau untuk video kali ni, cikgu nak kongsi dengan pelajar tentang kata tugas. Kata tugas tu apa? Kata tugas ialah perkataan yang hadir dalam ayat, dalam klausa atau dalam frasa. Untuk apa kata tugas ni hadir dalam ayat, klausa atau frasa ni? Untuk menjalankan tugas masing-masing. Tugas tertentulah, sama ada tugas tu menjadi sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pemeri ataupun tugas-tugas yang lain. Jadi kata tugas ni dia ada banyak sangat. Baik, bila banyak, kita akan pecahkan kepada 4 kelompok. Kelompok yang pertama ialah kata penyambung ayat, kata praklausa, kata prafrasa dan kata pasca frasa, dan kelompok yang terakhir ialah kata pasca kata. Untuk malam ni, cikgu akan kongsikan tentang kata penyambung ayat dahulu. Kata penyambung ayat ialah kata hubung. Kata hubung itu perkataan yang kita gunakan atau yang bertugas untuk menghubungkan dua ayat atau lebih. Untuk apa? Untuk membentuk ayat majmuk. Jadi, ayat tu dia ada ayat tunggal, dia ada ayat majmuk. Ayat tunggal bila mana ayat tu ada satu subjek, satu predikat. Tapi ayat majmuk tak sama. Ayat majmuk dia ada sama ada satu subjek, dua predikat atau lebih predikat, dua atau lebih subjek, satu predikat, atau dua atau lebih subjek dan dua atau lebih predikat. Itu kita panggil sebagai ayat majmuk. Baik, kata penyambung ayat atau kata hubung itu berfungsi atau bertugas untuk menghubungkan dua ayat atau lebih. Untuk apa? Untuk membentuk ayat majmuk. Baik, untuk pengetahuan, kata penyambung ayat ni dia ada dua. Apa dia? Dia ada kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Kata hubung gabungan ialah kata hubung yang menghubungkan dua ayat atau lebih yang sama taraf sifatnya, iaitu masing-masing ayat dapat berdiri sendiri. Baik, ini cikgu kongsikan contoh kata hubung gabungan. Dan, atau, tetapi, serta, lalu, malahan, sambil, kemudian. Baik, sekarang jom cikgu kongsikan contoh penggunaan kata hubung gabungan dalam ayat. Ayat yang pertama, Abu mengambil mata pelajaran sains di kolejnya. Ayat yang kedua, Abu mengambil mata pelajaran matematik di kolejnya. Kedua ayat ni kita gelar dia sebagai ayat tunggal. Kenapa? Ayat ini mengandungi satu subjek dan satu predikat. Masing-masing ada satu subjek dan satu predikat. Kemudian ada dua ayat. Sekarang kita nak gabungkan kedua-dua ayat ni menggunakan kata hubung gabungan. Abu mengambil mata pelajaran sains dan matematik di kolejnya. Kata hubung gabungan yang digunakan dalam ayat majmuk ini ialah dan. Jadi dan kita gunakan untuk menggabungkan dua predikat yang ada dalam ayat ini. Tadi cikgu kongsikan tentang kata hubung gabungan. Sekarang, jenis yang kedua dalam golongan kata penyambung ayat ataupun kelompok kata penyambung ayat ialah kata hubung pancangan. Apa beza kata hubung gabungan dan pancangan ni? Tadi gabungan, kita menggabungkan dua atau lebih ayat yang sama tarafnya, di mana masing-masing boleh berdiri sendiri. Masing-masing ayat tu boleh berdiri sendirilah, macam contoh ayat yang tadi. Kemudian kata hubung pancangan pula ialah kata hubung yang kita gunakan untuk menghubungkan ayat atau klausa yang tak setara sifat dia. Maksudnya kita memancangkan atau memasukkan klausa kecil ke dalam klausa utama. Baik, kata hubung pancangan ni dia ada 3 anak. Apa anak dia? Yang pertama ialah kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan komplement
dan kata hubung pancangan keterangan. Kata hubung pancangan relatif ialah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan klausa utama dengan klausa kecil. Cuma ada satu sahaja kata hubung pancangan relatif, iaitu yang. Kata hubung pancangan komplement pula ialah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan satu klausa yang kita panggil sebagai komplement ataupun pelengkap pada satu klausa utama. Kita nak hubungkan klausa kecil yang merupakan pelengkap dengan klausa utama. Baik, kata hubung pancangan keterangan pula merupakan kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan satu klausa yang menjadi keterangan pada satu klausa utama. Apa contoh ataupun apakah kata hubung pancangan komplement? Ada dua sahaja, iaitu bahawa, untuk. Tapi kata hubung pancangan keterangan ni ada banyak. Yang cikgu kongsikan dengan awak, ya sedikit saja, kerana agar meskipun supaya, jika atau jikalau, kalau. Ini sikit saja, tapi kata hubung pancangan keterangan ni dia ada banyak. Okey. Mari kita tengok contoh penggunaan kata hubung pancangan dalam ayat. Kata hubung pancangan relatif, tadi cikgu dah bagi tahu kan, ada satu sahaja, iaitu yang. Contoh ayat penggunaan kata hubung relatif, kata hubung pancangan relatif dalam ayat. P. Ramlee, seniman agung yang sentiasa dikenang. Kita nak menghubungkan klausa kecil dengan klausa utama. Apa dia klausa utama dia? P. Ramlee, seniman agung. Klausa kecil dia sentiasa dikenang. Bila kita nak hubungkan kedua klausa utama dan klausa kecil ni, kita gunakan kata hubung pancangan relatif yang. Ada satu sahaja. Yang kedua ialah kata hubung pancangan komplement. Sebagai pelengkap lah, klausa yang kecil tu sebagai pelengkap. Jadi, mereka keluar negara, klausa utama. Mereka menimba ilmu baharu. Jadi, kita nak gunakan klausa tersebut sebagai pelengkap kepada klausa utama. Kita menggunakan kata hubung pancangan komplement untuk. Ingat balik, cikgu ada bagi tahu ada dua kata hubung pancangan komplement, iaitu bahawa dan untuk. Baik, yang terakhir kata hubung pancangan keterangan, di mana klausa kecil yang ingin dimasukkan ataupun dihubungkan dengan klausa utama menjadi keterangan. Contoh, dia tetap gembira walaupun tidak berjaya mendapat tempat pertama dalam peraduan itu. Tadi cikgu dah bagi tahu kata hubung pancangan keterangan ni dia ada banyak. Jadi salah satunya kita gunakan walaupun. Apa klausa utama dia? Dia tetap gembira. Apa penerangan dia? Dia tidak berjaya mendapat tempat pertama dalam peraduan. Jadi kita nak hubungkan klausa sebagai keterangan ini dengan klausa utama dengan memasukkan kata hubung pancangan keterangan walaupun. Itu saja untuk cikgu pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum.